Ini tak mungkin sesuatu filem itu berjaya bertemu dengan kita. Seterusnya kita berikan tepukan gemuruh kepada yang berusaha. Alright, okay. Itu tak apa, kita rehatkan pengarah seketika. Di situ kita pergi pada penerbit kita. Hai Cik. Hai. Hai. Okay Cik, my question, soalan saya adalah kalau kita For their helping and all that lah. Kalau tidak, we not able to make this title at this KL City Centre and create this kiosk. And can KL City Centre Bukit Bintang Pihak Jalan for 10 malam. So every night we only can start partially. Welcome our Farali. Bagi dia tepukan sikit. Dia walaupun tersolio and all that, tetap juga datang. Tetap datang juga. Betul tu Cik. Okay. Kasut baru. Dia justified lagi. Director justified lagi. Everything done already director. Dia tak justify, dia nak bayar ganti rugi. Dia nak bayar. Suruh dia bayar. Baik, kita rehatkan Cik angkat situ seketika. Ayuh kita pergi kepada bintang yang kita. Eddie, hai. Hai, Assalamualaikum. Okay, boleh cerita sikit? Yes, pertama kali saya nak ucapkan terima kasih to all the media sebab sudi luangkan tengah hari anda untuk tonton cerita War on Terror KL Anarchy. Sebab saya rasa at the end of the day, tanpa kawan-kawan media kita untuk sampaikan kepada the audience sama ada movie dia bagus ataupun tidak, dia takkan sampailah tanpa our media friends, right? Yeah. And saya bangga and saya happy dapat satu kepercayaan yang sangat besar. And throughout the whole shooting process pun saya sangat enjoy. And it was a very tough process of course, sebab kita semua, the whole team kena go through training with the guns. And saya buat stunt training juga sebab in the movie, as you guys see just now, all the stunts was 100% done by me. Thank you. And the rest, I hope that movie ni dapat diwar-warkan kepada penonton-penonton semua. Yeah, thank you, that's all. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak, insya-Allah. Baik, selepas ini saya pergi ke Farali. Hai. Jumpa lagi. Hai, Assalamualaikum everyone. Tapi saya tak boleh nak halang nak tanya, apa terjadi sebenarnya? Soon, biasalah. Okay, for me Inspector Anis ni, compared to all the action movies yang saya buat sebelum ni, Inspector Anis ni maybe a bit laid back, tapi when it comes to action, it's still an action movie. Memang akan ada all those things yang akan going on bila kita film action movies, injuries, bruises, trainings and everything. Tapi my weapon pun lain sikit on which I'm using Chris Vector. This is my first time. I didn't even know about the weapon before. So Chris Vector, kita pun kena belajar. Not all the guns sama cara pemakaian dia. So I learned new things. And emosi maybe because we have Inspector Khalid here. What to do? Women. Although she's the team leader, tapi dia pun macam she have that challenge with herself sebab dia punya father wants her to be somewhere else, and she wants to prove to herself and her father that she can do, she can do what she wants to do. So at the same time she's leading the team, and also we have Inspector Khalid on which dia memang clash lah, they clash all the time. So di situlah kita nampak Inspector Anis ni a bit emotional. Tapi for me, all action movies are different for me. Even though it's an action, tapi Inspector Anis, more to come. Lebih relax, tak ganas sangat. Okay lah, I like it. Tapi on set dia garang bro. On set dia garang. On set dia garang. Off cam dia garang lah. Off cam pun dia garang. Alah, tak apa. Itu cabaran untuk karakter kali ini. Kita akan bersembang lebih panjang, tapi apapun kita nak korang tepuk sikit. Ini adalah kemunculan pertama dalam filem Bagi Noki. Assalamualaikum. Sebab skrip yang kita baca, mungkin dia dalam bahasa sini kan, Semenanjung punya slang lah orang cakap kan. So skrip Noki kena ubah dia, bunyi dia kena baca balik, dan kena tukar dia ke Sabahan punya language lah. So kadang ada certain part yang macam tak kurang sesuai ni, tapi okey lah, alhamdulillah atas cast yang lain banyak membantu Noki. And also untuk watak Zack ni, sebenarnya Zack ni dia best friend kepada Khalid. Best friend kepada Khalid. And then dia ni kalau masa bekerja kadang Zack ni dia tak tengok time. Cuba boleh tukar mikrofon. Boleh tutupkan Noki. Okay. Check, hello. Yes. Okay.
Okay, kalau nyanyi dah marah ni. Mati-mati. Okay, so like Jangan first time keluar jangan. Okay, so Zack ni macam Noki cakap tadi, dia best friend kepada Khalid. And then dia ni watak dia dalam keadaan serius pun kadang kalau dia nak bermain, dia akan bermain. Dia ni banyak bergurau lah. Macam tu lah. And then dia, tapi kalau dia kerja betul-betul. Sebenarnya for me like that lah. And also yang geram dia sebenarnya kenapa Zack mati kan, macam gantung. Ikut hati Nokia lah kan, yang aku dalam cerita ni kenapa mati awal kan? Jangan, Tuan Ali Ahmad Ramli pun dah cakap dah kenapa saya mati, dia pun dah terfikir dah tu. Geram. Tapi berharap lah kan, mana tahu kedua, kita tak tahu kedua dia ada filem sebelum, jangan risau, dia tak buat selepas. Mana tahu. Amin, insyaAllah. Dia ada kembar. Dia ada kembar. Serve for multimedia and also kepada semua investor yang lain lah, Astro and apa tadi? Fund, GSC. Thank you so much because korang tak sering untuk participate dalam investing, korang punya financial and belief dalam kita punya Malay cinema. Dan saya rasa of course lah, kita dah menonton berbagai tajuk-tajuk genre-genre filem yang sifat dia militan ataupun kepolisan. Saya belum menonton lagi. Anda yang baru lepas menonton tadi, saya cuma nak tahu kalau malam ni saya pukul 7 patutnya kita akan menonton. Tapi saya tak sure saya kena tonton ke tak. Tapi bergantung pada anda punya reaction lah. Macam mana tontonan anda tadi, WOT tadi? Macam, okey ke tak okey? Okey, tak cukup menarik saya untuk saya tonton diri saya malam ni. Okey ke tak okey? Okey. Saya percaya masa kami vision, komitmen daripada producer sampai daripada director's team dan juga pelakon-pelakon yang pakat-pakat adik yang saya rasa memang mempunyai kewibawaan dan reputasi masing-masing. Saya percaya WOT ni, walaupun saya belum tengok, dia berada pada aras yang bukan sebuah filem yang buruk. Dia adalah filem yang baik dan menghiburkan. Dia sampai tahap dia tu, sampailah. Cuma kerana kita banyak dihidangkan dengan filem-filem yang sedemikian dari segi genre-nya, saya harap anda boleh cari keunikan yang ada dalam WOT tu untuk membezakan WOT dengan kadang-kadang filem yang lain. Okay? Saya harap maknanya kalau wartawan boleh press sikit lah, just to get the positive comparison, you know. Memang dari segi kita penggiat-penggiat filem, kita hampir saja contributing and supporting each other dari segi filmmaking kan. Pertandingan yang sihat di antara filmmakers, producers, directors kan. Jadi saya harap pihak wartawan, pihak media boleh tolong highlightkan benda ni supaya dia tidak berbunyi redundancy, dia tidak berbunyi satu lagi filem uniform yang berada di Malaysia. Tak, saya rasa kita harus mencari keunikan yang tersendiri lah, dan saya percaya WOT ni ada keunikan dia. Berbalik pada saya di sini kerana satu Ciang, saya memang teringin nak bekerja dengan multimedia. And then keduanya berada Khairul as a promising directors. Kita punya industri dia dalam list lah untuk kita punya future frontliner lah dalam directing. Saya suka untuk serve dia. Dan saya paling seronok sekali sebenarnya apabila saya masih lagi agak relevan dan berada bersama dengan barisan bakat-bakat baru. Kalau kita tengok ni semua future industry player ni, future hero, mungkin current hero. Jadi saya sangat seronok untuk berada dalam projek ini. Dan harapnya malam nanti bila kita sama-sama tengok, Eddie pun tak tengok tadi kan? Tak tengok lagi. Malam nanti bila kita sama-sama tengok dengan feedback daripada pihak wartawan dan media yang positif, yang baik-baik, kita harap benda ni boleh menyumbang lagi, melonjakkan lagi kita punya environment filem Malaysia yang sedang tengah berada dalam momentum yang baik ini. Okay, thank you so much. Terima kasih. Baiklah, ya, sangat satu proses yang menarik dan juga satu perkara baru pada saya. Bila sebelum ini treatment yang dilakukan oleh produksi-produksi yang pernah saya lakonkan adalah it's quite independent punya film, but I mean now it's a studio punya scale kan. Ya, satu pengalaman barulah dan menarik. Thank you. Baik, terima kasih. Hai, Assalamualaikum kepada semua. Terima kasih, macam yang dicakap tadi, terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Tanpa support media-media, sebab kuranglah
perantaraan di antara usaha kita semua ni dengan dunia luar sana. So thank you for your time and for coming. Thank you juga kepada semua, kepada Astro Multimedia, GSC dan juga Six Fund kerana beri kepercayaan kepada saya juga. Okey, balik pada soalan tu. Perasaan saya mula-mula pun terkejut juga sebab dia semua bermula dengan satu panggilan untuk try pergi dia punya casting. Okey, so saya tengok watak dia memang satu watak yang tak pernah saya bawa. And memang saya mula-mula saya ragu-ragu juga apa yang saya boleh tengok cermin boleh ke muka ni kan nak jadi apa yang kita nak bayangkan. So saya buang semua tu, saya tengok balik jumpa director apa. So saya pergi casting. Alhamdulillah dapat jumpa diorang, saya tengok skrip, saya tengok barisan pelakon yang ada. Saya rasa ini adalah menuju ke arah satu pembikinan filem yang ada satu langkah ke depan. Maknanya ada step forward yang ambil, ada keberanian untuk cuba benda yang mungkin belum pernah cuba daripada segi penceritaan, daripada segi teknikal dia, daripada pemilihan barisan pelakon sekali. Tu yang untungnya bila kita ada abang-abang kat sini, saya pun terasa muda balik kan. Terima kasih abang. Kan? So macam perasaan dia terkejut, bangga dan takut. Terkejut sebab saya, orang boleh nampak sisi lain yang saya ada. Mungkin kenal saya sebagai seorang personality yang bubbly, yang happy go lucky, yang cheerful. So kita nak ubah benda tu, boleh tak boleh. Saya pun cakap kalau nak betul-betul mendalami dunia lakonan, cuba lakonkan satu watak yang bukan diri saya langsung. Nak yakinkan orang tu, kita cuba. Yang takut part tu lah. Tapi ini macam Eddie juga ni kali pertama yang ambil watak yang macam ni. Dan saya bagi yang terbaik dengan training yang ada, dengan kesungguhan daripada semua department. Saya pun bagi semua yang saya ada. So harap-harap apa keputusan dia tu, saya pun tak tengok lagi. Malam ni pun nak tengok. So perasaan dia takut pun lah. and bangga pun. Jangan buat aku takut. Apa? Alhamdulillah. Semua orang bintang sebab kenapa tak Bangi, Kajang, Bukit Jalil? So dia macam most orang kata paling ramai orang turis pergi dekat dalam KL ni, ada dua tempat je lah. So sama ada saya nak letupkan KLCC, tak boleh. Atau Bukit Bintang. Tapi Bukit Bintang tu sebab macam kalau kat New York kan Times Square kan lampu-lampu everything kan. So bila Bukit Bintang is the same thing. Orang tahu Lot 10, orang tahu McDonald depan tu, orang tahu Lawyat, orang tahu. So memang ada ikonik dekat, basically orang bukan KL pun tahu macam mana Jalan Lalu. So anyways, so kenapa kita choose Bukit Bintang? That's it, because it's very iconic. And I tahu ada orang pernah cakap saya juga, ada orang pernah cuba buat scene dekat situ semua, tapi bukan sedetail ni lah. Kita sampai sebelum kita shoot tu, kita ada miniature, kita buat sendiri miniature bentuk bangunan sama macam dekat ni Bukit Bintang semua. Kita plan betul-betul kereta sebab dia memang agak-agak crucial lah. Kalau awak suruh saya buat sekali, saya takkan buat lagi dah. No. Jadi gila lah. So kita tutup jalan tu for night 10 malam. 10 malam. Kita boleh start shoot betul-betul pun sebenarnya 1 o'clock 1 AM. And kita kena wrap by 4 AM. Because 4 AM tu kita punya kereta-kereta yang dah terbalik apa semua tu, kita nak kena clean up dulu. Lepas tu baru pukul 5 pagi baru orang pergi kerja dah boleh lalu guna. So sebenarnya every night tu kita cuma dapat shoot at least mostly 3 to max 4 hours. Sebenarnya bunyi macam 3 malam macam banyak kan, tapi sebenarnya tak. And of course dia melibatkan kita shoot pakai kamera main ada 4, kamera Action Pro macam GoPro tu ada macam 4 juga. Kita ada 150 kereta, 50 biji motor, rela, ada ramai tak tahulah, saya tak tahu siapa dah kat situ. Rupa-rupanya semua tu memang orang kita. Sampai dah blend in semua. And of course masa kita shoot tu, kita block jalan tu memang orang marah jugalah kan. Bila hari Minggu, hari Ladies Night lah, ada orang jerit, Ladies Night lah, pasal kau block jalan. Aduh, macam tu kan. So interesting, and memang it's very 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 difficult to execute it, but I think I have a good backup from my producers team, from Multimedia, and my technical team, directors team, semua pelakon-pelakon semua always give their all kat situ, walaupun very intense kat situ.
Yang tadi Cik Ang cerita ada helikopter tu memang sebab memang betul-betul helikopter tak pernah lagi polis bawa helikopter dia lalu betul-betul atas Lot 10. Lepas tu saya dengar cerita dia orang cakap lah ada payung-payung semua terbang habis semua kat atas Lot 10 tu ada orang berniaga pula kan, cuba rupanya. And then macam flea market ke tak tahulah apa kan. Lepas tu belah bawah yang dekat Bukit Bintang ni MRT punya station tu kat tepi tu pun ada macam kedai-kedai orang berniaga apa asam-asam lah apa semua. Habis semua asam-asam malam tu habis sold out semua. And so and then also kita baru sedar bila buat scene besar macam tu kita tak boleh nak jump sangat scene. So most of it kita shoot in sequence lah. So daripada habis Bukit Bintang punya simpang tu, then baru kita slowly turun ke pavilion pula. Ya Allah, tu lagi satu. Okay, pavilion tu actually nampak jalan straight kan, tapi very orang kata kita tak boleh block semua jalan, kita boleh block 2 lane, ada lagi 1 lane tu memang kena bagi kita lalu. So bila nak roll tu kita kena tahan kereta, so kita kena hantar 5 orang, tak boleh hantar seorang yang tahan kereta kena hantar 5 orang. Tidak, memang KL ni, orang KL ni memang dia ganas sikit. So macam itulah kita buat. So memang very crucial, limited. Kita ada storyboard, kita ada miniature, kita dah habis plan habis. Bulan sabit merah, whatever semua memang the best we can do lah basically, right? Maksudnya ni susah sangat. Reason pertama ialah ni squad lain, bukan squad polis special branch biasa ke apa. Ni memang kalau in real life polis di Raja Malaysia memang ada squad ni, squad yang lawan teroris. Nama squad tu saya tak tahu boleh cakap ke tak, boleh ke? E8 nama kumpulan dia tu. So memang dia orang kita, tapi kita tak tahu siapa dia orang ni. So masa mula-mula nak buat cerita ni memang kita based on a bit of dia, ada benda-benda yang pernah terjadi kat dalam Malaysia ni yang kita tak tahu sebenarnya. Not everything is out on the news. So based on that team, kita slowly buat jadi ni lah. So dari situ lagi dah kita nampak beza dia, semua orang lain-lain sikit. And then of course team dia pun yang nampak a bit younger daripada cerita polis yang lain. And also dia nampak lagi, saya kena up diri sendiri lah, tapi saya nampak macam uniform dia lagi style lah daripada semua polis lain, baju grey tu semua. So dia nampak lain lah. Untuk saya memang alhamdulillah polis dari Malaysia allow us to do that, you know, a bit something different daripada yang selalu kita ada jail pun. Jail saya pun lain kan, pakai screen je, tak ada macam jala-jala. So dia memang a bit, kita ubah sikit lah persepsi supaya nampak sebenarnya polis Malaysia ni power lah, style dia nak mampus. Okay? Alright. Boleh tambah with our crazy director, crazy mind, crazy demand, that always burning all our investor punya duit and all that, you know. So we able to masa itu discuss. Actually, then masa itu we discuss one of the Gempa punya opening scene. Then of course director kami semua bincang-bincang what is the best to catching the eyeball of the audience. So that's why we wanted to try something that never tried before. So of course ini shooting atas kereta api bukan tak pernah ada orang buat, tetapi consider very rare. And kalau tak salah ingat, kami pernah tengok is only Jackie Chan dulu 1990s adalah. So ini kali consider Malaysian movie, local movie yang pernah shooting on a moving train. And somehow our actor is going up there jalan sendiri and do all the action. Thank you for all my actor. Salah satu stunt team yang sangat well known and sangat trusted. So saya sangat-sangat percaya dengan saya punya stunt director, and also James and also Frank C, stunt director juga dekat situ. And of course diorang bukan filem pertama yang diorang buat lah, diorang ada equipment yang sangat-sangat bagus. But of course masa scene yang saya terjun bangunan tu, takut gila lah sebenarnya, you know, sebab mula-mula saya sampai dekat site, kita dah training that rigging dekat badan tu masa dekat studio. Tapi bila saya sampai on set, saya tengok daripada atas, daripada bawah, tengok tinggi ni sebenarnya. Saya tak tahu sama ada saya boleh buat ke tak. But then saya lawan dengan diri saya, just talk to myself, this is the only time yang saya mungkin dapat chance untuk terjun bangunan. So yes, saya minta kepercayaan daripada stunt director untuk tengok all the rigging parts. Benda tu somehow bagi kepercayaan pada diri saya, tengok dia rig kat mana, letak dinding kat mana. And bila saya dah confident dengan dia orang punya rigging system tu, dia dah bagi saya confidence. So saya just
on the rehearsal just straight away jump, and saya hari tu lompat ada dekat 20 kali kot. 20 kali 20 kali kot. And then hanging dekat apa dia? And hanging dekat tengah-tengah bangunan tu pun ada dekat berapa jam bang? 2-3 jam kot. Lama hanging, just hanging there. And flat tengah-tengah flat. And what makes things worse is bila kita dah habis shooting, ada makcik tanya saya, adik awak lompat-lompat ke? Cakap, makcik kenapa? Oh, minggu lepas ada orang meninggal terjun bangunan. Saya cakap, nasib baik makcik bagi tahu sekarang. Kalau makcik bagi tahu sebelum saya buat, saya tak nak buat lah makcik. Yes. Dah ada body dekat situ rupanya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa yang terjadi. Yes. Alhamdulillah. Baiklah, bercakap pasal body, kita pergi nak tanya juga Adil Ahmad Ramli. Ada ke? Suara saya jadi suara Rufin lah, dia orang cakap. Mikrofon. Adil Ahmad Ramli, rasanya kali ni to emphasize for AD, tingkat 13 tingkat lah. Dia terjun. Dia terjun ialah tingkat 13. Yeah, so it's something tak very there's crazy. no net lah kat bawah tu. Mula-mula saya minta net, cakap Jiang, I cannot jump this, I want a net. Oh, you want a net lah? Okay. Ada konsep. Okay, there's no net lah, tapi the rigging system is very convincing lah. So saya percaya lah dengan diorang punya stunt team. Aku pula yang nervous. Baik, maaf, kita beri kepada Adil Ahmad Ramli. Asyik tadi Adil dia cakap semuanya bintang-bintang baru yang akan menghiasi lebih banyak lagi industri perfilm. Kalau kita tengok Eddie ataupun komen je Eddie tu. Komen je Eddie 1 sampai 10. Yalah, physically and then experience, and then tengok dia punya disiplin, cara berfikir, cara meletakkan diri dalam environment penggambaran tu. Well, people watch, people observe kan. Yang senior ni semua bercakap, and then very ada banyak apa gambaran-gambaran yang kita boleh lihat daripada mereka-mereka ni. And then sama juga macam, yalah, pasal saya pegawai kan, saya tak adalah berlatih sampai pasal ketiak tu, saya posing lah kan. Tapi training saya turun lah, training kan. Turun juga? Turun. Belajar pegang pistol lah, macam pistol lain lah. pegang pun. Aku datang lah juga. Jadi tengoklah diorang punya aggressiveness and commitment diorang. Masa diorang buat latihan, kita try buat semua action diorang buat tu. Jadi kita tahu diorang ni memang committed. Dan beruntung pada mereka kerana dalam era kita sekarang ni, kita punya producers, selain daripada big studio, even cinema chain, kita pun GSC pun involved dalam investing, creating the content. Of course, chances diorang lebih besar, dan kalau diorang keep on commit dengan apa yang diorang buat ni, tak malah Hong Kong telefon saya ni nak suruh Ajastan dan macam Nakyu ni kan, ni semua orang-orang sama ada mereka ni dah cukup berpengalaman kerana macam Eddie pada awal, pada kecil, and Nakyu ni budak sekolah juga. Jawab tu telefon tu, saya boleh bagi peluang. Tak apa, saya boleh sambil bercakap ni. Hong Kong tu masalahnya tu, Hong Kong tu. And then dia saya rasa macam contohnya saya dulu membina nama saya apabila saya berjaya, rezeki Allah dengan ni, networking. You letakkan diri you di mana, bekerja dengan siapa, atas projek-projek apa. Kalau you betul positionkan diri you, then you ada in position untuk you to grow. Dan saya rasa apabila mereka-mereka ini terlibat dalam projek yang sebegini macam WOT ni, saya rasa itu dah tepat, dan performance mereka saja yang akan menentukan sejauh mana mereka akan pergi lepas ni kan. Tapi sewajarnya mereka akan terus diperhatikan, dan saya meletakkan harapan besar pada diorang kan. Pressure dah tu. Ya, untuk diorang terus menjadi pelakon dan juga performer yang mempunyai credibility dan bertanggungjawab kan. Betul kan? Itu dia. Terima kasih, bantu bukan untuk Adil Ahmad Ramli. Gagas sikit. 40 million. Alah, risau aku. Tiga lah. Tak apa, insyaAllah. Abang gaya sikit bang, tuan. Mati, janganlah macam tu.
Janganlah macam marah macam tu. Hai, sini satu. Kepada semua wartawan, fotografer dan juga influencer, anda dibenarkan untuk menjalani sesi one to one. Saya berhubung dengan kru kami